Didik TV KPM. Wah, seronoknya. Okey. Ke depan, ke kiri, depan. Okey. Okey, jom kita pusing. Bestnya. Okey. Oops. Okey, tak apa. Boleh ke belakang dulu. Okey. Okey, jom kita ke kanan. Langgar lagi. Okey, tak apa. Macam mana ni? Masih langgar, cikgu. Syafika, kenapa ni? Saya susah nak kawal kereta ni, cikgu. Tak apa, Boleh tak cikgu Syafika. tolong saya? Hari ini saya ada kawan bersama cikgu Naden untuk membantu menyelesaikan masalah ni. Boleh ke cikgu tolong? Boleh. Wah. Okey. Ya. Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat petang murid-murid semua. Anda sedang menonton Mahir di Didik TV KPM bersama saya Syafika Farahin Razali. Dan hari ini kita nak belajar subjek mata pelajaran yang sangat menarik, reka bentuk dan teknologi bagi menengah rendah tingkatan 3. Dan baiklah, hari ini kita akan belajar bersama dua orang cikgu hebat kita. Dah kali ketiga cikgu berada bersama kita di set Mahir ini, dan saya ingin mengingatkan anda semua untuk sentiasalah patuhi pada SOP. Sebelum apa-apa, mestilah patuhi SOP. Pakailah pelitup muka anda, kekalkan jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter antara anda dan orang di sekeliling. Basuhlah tangan selalu. Kalau tiada sumber air berdekatan, pakailah gel pembasmi kuman. Baiklah cikgu, cikgu-cikgu kita telah pun berada di studio bersama saya, cikgu Nathan dan juga cikgu Nur Salihan. Selamat datang, cikgu. Selamat datang. Apa khabar? Ya, apa khabar cikgu? Sehat. Alhamdulillah. Okey, baiklah cikgu. Masalah hari ini, cikgu. Saya punya kereta kawalan tadi dah tersekat di situ. Lepas tu nak kawal punyalah susah, cikgu. Macam mana ni? Okey. Tak apa. Hari ini kami berada di sini untuk membantu Cik Fika untuk selesaikan masalah ni. Wah, itu cikgu adalah tajuk kita untuk hari ini. Baiklah cikgu, tajuk kita sebenarnya secara khusus kita fokus kepada transformasi teknologi masa hadapan mekatronik, ya cikgu. Ya. Dan tajuk ni sebenarnya yang saya dengar baru 3 tahun, ya cikgu. Ya, betul. Tapi sebenarnya sangat menyeronokkan. Tapi sebelum tu murid-murid di luar, sebelum kita jelaskan lagi apa itu kemahiran mekatronik, jom kita perkenalkan dulu cikgu-cikgu kita. Cikgu Nathan, dipersilakan perkenalkan diri dulu. Okey. Nama saya Cikgu Nathan daripada SMK Bukit Baru, Melaka. Wah, dari Melaka. Dan Cikgu Nur Salihan pun dari Melaka, ya? Ya. Okey, cikgu boleh perkenalkan diri sikit? Hai, saya Cikgu Nur Salihan Mezariman. Saya dari SMK Duran Tunggal, Melaka. Wah, cikgu. Okey, baiklah. Pada hari ini kita nak fokus kepada kemahiran mekatronik. Jadi, antara Cikgu Nathan dan juga Nur Salihan, mungkin boleh ceritakan sikit apa itu sebenarnya kemahiran mekatronik? Okey. Reka bentuk mekatronik ni merupakan reka bentuk produk atau sistem yang menggabungkan 4 nilai, iaitu elektrik, mekanikal, kawalan dan pengaturcaraan dan juga elektronik. Elektronik. Itu datang di nama meka dan tronik tu, ya cikgu? Yang datang istilahnya kejap lagi kita akan reveal. Okey, wah, misteri sikit di situ. Masih misteri. Tak apa, tidak mengapa. Sebelum apa-apa cikgu, seperti yang saya sebutkan tadi, kenalah patuhi pada SOP, ya. Jadi dalam studio ini saya ingin menjemput cikgu Nathan dan juga cikgu Narsihan untuk pakai gel pembasmi kuman yang telah disediakan. Okey, dan saya juga. Okey, Cikgu Nur Salihan. Sebentar tadi Cikgu Nathan telah sebutkan gabungan 4 kejuruteraan, ya, bagi kemahiran mekatronik. Jadi hari ini adalah yang saya dengar, hari itu kita telah belajar siri 1. Ya. Tentang elemen dan juga apa, ya cikgu? Mekatronik ini. Prinsip dalam mekatronik. Prinsip. Okey, baiklah cikgu. Dan hari ini khususnya untuk siri 2, apa yang kita nak belajar? Baiklah Syafika, hari ini kita akan menghasilkan satu gambar rajah blok produk mekatronik dan kita akan menghasilkan lakaran produk yang akan diubah suai
mengikut gambar rajah blok yang kita sediakan pada ini. Oh, okey. Bila cikgu sebut lakaran tu, adakah kita akan lukis kat kertas ataupun kita guna perisian, cikgu? Ya, hari ini kita akan buat dua sekali. Dua demo. sekali. Kita akan buat secara perisian digital dan juga kita akan demo di atas kertas. Di atas kertas juga ya. Okey, seperti lihat di atas meja ni pun menarik ya. Banyak kereta kawalan contoh yang sedia ada ya, cikgu. Ya, dia bukan sekadar kereta kawalan, ada juga drone dan ada juga palang automatik. Ini semua adalah beberapa contoh produk mekatronik. Mekatronik. Okey. Baiklah cikgu, bila cikgu sebut mekatronik tu sebenarnya tadi terdengar juga cikgu sebut kalau mekatronik tu dia perlu ada pengubah suaian. Kalau tiada pengubah suaian, adakah ia dikira produk mekatronik? Produk mekatronik tidak kaitan dengan pengubah suaian, tetapi dalam kurikulum diminta murid perlu buat pengubah suaian. Oh, yang begitu. melengkapkan mekatronik adalah 4 ilmu disiplin tu. Okey. Itu sahaja. Ingat murid-murid 4 ilmu tu apa? Elektronik, mekanikal, elektrik, kawalan dan pengatur caraan. Okey, kawalan dan pengatur caraan. Baiklah cikgu, sebelum kita mulakan pembelajaran pada hari ini, murid-murid di luar sana jangan ke mana, kita akan sambung selepas ini di Mahir Didik TV KPM. Hai murid-murid, selamat datang ke dunia mekatronik. Tahukah anda, istilah mekatronik berasal daripada gabungan dua perkataan, iaitu meka daripada perkataan mechanical dan tronik daripada perkataan elektronik. Kejuruteraan mekatronik diasaskan oleh Tetsuro Mori yang merupakan jurutera kanan di sebuah syarikat Jepun bernama Yashikawa pada tahun 1969. Mekatronik menggabungkan 4 bidang utama, iaitu mechanical, elektrik, elektronik serta kawalan dan pengatur caraan. Didik TV KPM. Selamat kembali ke rancangan Mahir Didik TV KPM dan hari ini kita belajar reka bentuk dan teknologi. Baiklah, hari ini kita fokus kepada kemahiran mekatronik dan untuk tujuan mata pelajaran ini sebenarnya penting dan sangat menarik ya murid-murid di luar sana kerana ia ada berkait rapat dengan industri 4.0, usaha kerajaan untuk membangunkan industri 4.0 melalui sistem pendidikan dan juga latihan teknikal dan vokasional ataupun TVET. Okey, sebelum apa-apa saya nak perkenalkan juga dulu cikgu sebentar tadi, Cikgu Nathan dan juga Cikgu Nur Salihan. Cikgu, mungkin sedikit info tentang gimmick kita sebentar tadi di mana saya susah untuk mengawal kereta kawalan ya Cikgu. Apa kaitan dia sebenarnya dengan mata pelajaran kita pada hari ini Cikgu? Okey, dalam mata pelajaran mekatronik, pelajar perlu membuat penambahbaikan kepada sesuatu produk. Jadi dalam membuat sesuatu penambahbaikan kepada sesuatu produk, ada proses-proses yang murid perlu belajar. Itulah kurikulum mekatronik untuk tingkatan 3. Okey. Bukannya kita menghasilkan satu produk mekatronik yang baru, tetapi kita dapatkan satu produk, kita kenali apa permasalahan pada produk tersebut, kemudian kita baiki dia menjadikan lebih baik. Oh, jadi maksudnya kita mengenal pasti apa yang kurang di situ, jadi kita membuat pengubahsuaian pada bahagian tertentu ya. Ya, betul. Dengan yang seperti Cikgu Nathan juga telah sebut tadi, fokus kepada gambar raja blok dan juga lukisan ya Cikgu. Ya, betul. Okey, boleh teruskanlah dengan pembelajaran hari ini. So kalau gambar raja blok ni, kita gunakan gambar raja blok ni dalam menerangkan fungsi elemen pada produk mekatronik. Okey. Kadang-kadang kita boleh juga gunakan untuk mewakili litar yang berkaitan dengan elemen dalam gambar raja blok. Okey, dan kita juga gunakan blok. Kenapa kita kata blok? Okey, kita tengok slide ya. Kita boleh tengok slide. Okey. Ini adalah contoh gambar raja blok. So, kenapa kita panggil blok? Semuanya adalah kita menggunakan kotak. Okay, kita menggunakan kotak dan juga kita menggunakan mewakili anak-panah. Dan kita bagikan kepada 3 bahagian, iaitu input, proses dan output. Itu adalah secara asasnya gambar raja blok. Jadi kita nak tengok apa tu input, proses dan output. Okey, kalau input adalah bahagian yang berfungsi dalam menghantar isyarat daripada peranti masukan kepada bahagian pengawal untuk diproses. Jadi segala arahan yang diterima itu adalah input.
Macam Cik Fika tadi tekan kawalan tu kan, tu, itu adalah input lah. Okey. Itu adalah input. Segala arahan yang kita terima secara analog ataupun secara digital itu adalah input. Kemudian kita ada proses. Proses ni adalah memproses isyarat dari peranti masukan daripada input tadi dan mengikut pengatur cara yang telah ditetapkan. Jadi proses ni apa yang berlaku adalah dia mentafsir. Kalau saya dapat arahan ni, apa yang saya perlu buat? Kalau saya dapat arahan B, apa yang saya perlu buat? Itu adalah proses dan proses ni selalunya dilakukan oleh bahagian pengaturcaraan. Kawalan dan pengaturcaraan dia mengawal bahagian proses. Okey. Kemudian untuk output saya serahkan pada Cikgu Solehan. Okey. Silakan Cikgu. Okey Syafiqah, untuk bahagian output ni dia berfungsi dia untuk menjalankan tindakan ataupun arahan yang diterima daripada mikro pengawal. Jadi inilah hasil yang kita nak daripada apa yang diarahkan daripada mikro pengawal. Baiklah Cikgu. Yang contohnya outputnya ialah seperti pergerakan kereta tadi ya Cikgu? Ya, apa yang kita hendak dia berfungsi, macam mana dia nak bertindak tu, itu yang kita akan atur carakan, kita programkan dia. Kalau nak fahamkan lagi, okey. Tadi Cik Fika tekan forward atau ke depan lah. Roda tu berputar ke depan. Itu adalah output dia lah. Roda berputar ke depan. Kalau kita tekan stop, dia berhenti kan? So itu semua adalah tindakan yang berlangsung dalam output. Okey, seterusnya Cikgu. Okey, dan gambar raja blok ni dia tak sama Dia tak sama untuk setiap produk. Dia berbeza mengikut produk dan apa komponen yang terdapat pada produk tersebut. Tapi hari ini kita akan bincangkan untuk kereta kawalan jauh. Secara ringkasnya kita akan bincang untuk kereta kawalan jauh. Ya Cikgu. Okey, jadi untuk aktiviti ni, untuk slot ni kita perlu buat kita akan buat satu aktiviti lah bersama Cik Syafiqah. Kita akan buat satu aktiviti mix and match. Mix and match. Okey, jadi macam berdasarkan daripada apa yang kami dah terangkan tadi, input, proses dan output, saya nak Cik Fika dulu. Okey, cuba dulu susunkan komponen-komponen yang ada dalam bawah ni, susun pada blok-blok dia. Baiklah Cikgu, saya cuba. Tetapi Cikgu, sebelum tu saya nak tanya, adakah kita perlu mulakan dengan proses dulu? Tengah-tengah dulu ya Cikgu? Tak, proses tu saya bagi clue. Oh, itu clue. Saya bagi clue saja. Dah senang sikit lah tu. Okey, boleh saya cuba? Boleh. Okey. Jadi, maksudnya untuk permulaan, boleh tak Cikgu Nathan demonstrasikan dulu? Okey. Macam saya terangkan tadi, semuanya kita sistem mekatronik ni dia berfungsi mengikut arahan yang diterima. Okey, jadi mesti ada input lah. Jadi macam tadi, kereta tu Cik Fika guna remote kan? Okey, remote. Saya sengaja guna bahasa Inggeris tu. Kalau dalam bahasa Melayu apa istilah dia? Alat kawalan. Ya, alat kawalan tanpa wayar. Tanpa wayar. Okey, jadi saya ambil. Okey, Cikgu bantu saya ya untuk letakkan di situ. Okey, boleh. Okey. Seterusnya Cik Fika cuba. Okey, saya cuba. Panel kawalan tanpa wayar input, prosesnya mikro pengawal, jadi outputnya mestilah pemacu motor. Betul ke Cikgu? Okey, betul. Daripada proses tu dia mesti hantar arahan kepada pemacu motor. Okey. Alright Cikgu, boleh ke ada jawapan lebih dari satu? Contohnya output ada dua ke? Boleh, sebab pemacu motor dia tidak boleh berfungsi dengan sendiri. Dia terima arahan dan dia akan pula memberi arahan kepada motor AT. Sebab motor AT, motor arus terus, adalah motor yang dipasangkan kepada 4 roda pada kereta. Jadi pemacu motor akan memberi arahan kepada roda tersebut untuk pusing ikut jam, lawan jam atau berhenti bergantung kepada arahan daripada pemacu motor. Baiklah. Jadi yang akan bergerak tu ialah motor arus terus ya Cikgu? Ya. Okey, baiklah. Letak di mana tu? Bawahnya. Ya. Dan Cikgu ada arrow ya? Okey. Ada lagi dua. Ada lagi dua. Okey, yang terakhir ialah roda berputar. Itulah adalah output juga Cikgu? Ya, itu bukan output, itu adalah kesan daripada output. Apa yang berlaku akhirnya. Okey, jadi itu kategori apa Cikgu kita panggil? Dia kesan lah, dia output juga tapi saya lebih suka kenal bagi apa kesan akhir. Bila output tu, motor tu berpusing kan? Apa yang terjadi? Sebab motor tu berpusing untuk bergerak, untuk berputar, untuk stop, untuk ke depan, ke belakang. Jadi itu adalah kesan dia daripada output. Kesan dari situ. Jadi kalau letak di bawah motor AT boleh ke Cikgu? Okey, boleh letak macam ni. Tapi saya lebih suka
letak macam ni. Okey, nak tunjukkan dia adalah kesan selepasnya ya cikgu? Ya. Okey, dan cikgu menggunakan warna-warna yang berbeza untuk gambar raja blok ni ya. Untuk tujuan apa cikgu? Lebih mudah nampak ya? Okey, kalau tengok sebenarnya semuanya warna putih. Semuanya warna putih. Okey. Hanya untuk roda berputar ni saya nak bagi dia bagi murid faham itu adalah kesan terakhir. Okey, lebih mudah untuk dilihat lah. Ya. Okey cikgu, dan seterusnya selepas dah siap secara asasnya, apa yang kita akan buat pada gambar raja blok cikgu? Okey, bila kita dah ada gambar raja blok, saya rasa saya serahkan pada Cikgu Solehan lah. Boleh, Saya banyak silakan, cakap cikgu. pula. Sebab Ya. kita akan ke proses penghasilan inventif. Itulah dari tadi cikgu, saya tengok Ah. cikgu Salihan dah sedia nak cakap ni. Okey. Berkongsi. Ya, silakan Okey, cikgu. Syafika. Selepas kita membina gambar rajah blok yang asas, pelajar-pelajar ni akan didedahkan kepada nilai-nilai kreativiti untuk mereka cipta, membuat pengubahsuaian pada produk mekatronik yang dia dah buat. Jadi kita akan membuat pengubahsuaian pada gambar rajah blok asas yang kita telah bina tadi. Jadi proses menghasilkan penambahbaikan ni bermula daripada pengenalpastian masalah lah. Seperti yang berlaku awal-awal tadi, kita Ya. ada masalah. Itulah. Kereta yang susah dikawal. Ya cikgu, masalah sangat di situ cikgu. Ya. Susah nak kawal dan juga mungkin dia terlalu laju untuk saya memberhentikan Ya. sebelum melanggar meja. Kemudian kita akan analisis Okey. dan kita akan masukkan elemen manakah yang bermasalah dan elemen manakah untuk kita membuat penambahbaikan. Contohnya elemen elektrik, elektronik, kawalan dan pengacaraan ataupun elemen mekanikal. Okey. Bergantung pada output yang kita hendak pada produk yang kita ada tu. Baiklah. Okey, jadi kita mesti tahulah antara empat tu di mana Ya. kita hendak fokus Mana ya. satu yang kita nak fokus untuk kita buat penambahbaikan. Okey, baiklah cikgu. Sudah ada laluannya yang kita mesti ikut ya cikgu. Ya, jadi saya sambung Ya, saya silakan, sambung. Cikgu Nazan. Okey. Dari segi masalah. Jadi untuk mengenal pasti masalah, kita perlu menghasilkan model fungsi. Model fungsi ni murid-murid telah pun belajar di tingkatan 2 dalam tajuk penyelesaian masalah inventif. Jadi ini adalah sangkutan daripada tajuk-tajuk yang mereka dah belajar sebelum ni. Jadi kalau kita perhatikan daripada model fungsi produk ini, sebenarnya kereta kawalan jauh ni tiada masalah. Kalau langgar halangan tadi disebabkan kegagalan Cik Syafika untuk kawal sebenarnya. Okey, jadi itu adalah dari segi prestasi sahaja. Dia bukan satu kelemahan besar pada produk tersebut di mana produk itu tidak boleh dijual ataupun apa. Tapi dia ada sedikit prestasi yang dikurangkan lah. Kalau tak, macam mana orang nak jual kan? Betul. Kalau benda tu tak langgar, tak pecah. Kita beli satu pakai 10 tahun, 20 tahun. Betul, macam gadget-gadget sekarang cikgu. Setiap tahun mesti ada penambahbaikan dan penguasaian untuk lagi canggih ya cikgu. Ya, betul. Jadi kita tengok dia sebenarnya bukannya kelemahan yang sangat besar ketara, tapi adalah satu dari segi prestasi yang kita boleh tambah baik. Itu yang kita akan ajar murid dalam tajuk mekatronik. Jadi kita dapati ada dua masalah, dua kekurangan prestasi pada kereta itu. Pertama sekali adalah kesukaran mengelakkan kereta tersebut berlanggar dengan halangan. Itu masalah utama kita lah. Okey, dan kalau Fika perhatikan, mungkin hari ini studio kita penuh cahaya. Jadi kalau kereta ni kita bawa keluar dalam keadaan gelap, dia sebenarnya tak ada pencahayaan pada kereta tu. Jadi kita kalau kereta tu dah pergi dalam jarak antara 1 meter 2 meter. Kalau dalam kawasan gelap, kita tidak tahu mana satu depan dan belakang. Ya. Dan mana kereta kita pergi pun kita tak tahu. Jadi dia juga ada satu masalah di mana tiada lampu pencahayaan pada kereta ketika berada di kawasan yang gelap. Jadi itu adalah kita dapat kenal pasti daripada model fungsi. Bila dah ada model fungsi, kita akan pergi kepada membina analisis berantai punca kesan. Okey, Cikgu Solehan pula terangkan. Okey. Baik Syafika. Ya. Membina analisis berantai punca kesan ni adalah kita nak melihat hubung kait di antara masalah yang wujud, apakah faktor-faktor yang menyebabkan masalah itu wujud dan bagaimana untuk kita mengatasi masalah tu. Apakah elemen penambahbaikan yang perlu kita terapkan dalam produk yang kita hasilkan ini untuk menghasilkan satu produk yang lebih baik mengikut kehendak kita sebagai pengguna. Okey. Alright. Dan seterusnya cikgu? Okey, jadi kalau kita tengok daripada analisis punca rantai dan kesan, kita dapati, kita biasanya akan tanya, dalam penyelesaian masalah kita akan tanya dengan soalan mengapa.
Sehinggalah kita dapat satu jawapan yang tidak boleh lagi tanya mengapa. Jadi kalau kita tengok pada kita punya analisis berantai punca kesan, kita dapati sebenarnya punca utama dalam mengawal kereta ini adalah sebenarnya dari segi batasan. Limitation lah. Ya. Okey, iaitu ada masalah dari segi pencahayaan di kawasan gelap dan juga gerak balas yang perlahan. Sebab itu Cik Syafiqah tadi tekan, belum sempat tekan berhenti, dia dah langgar. Ya, betul. Jadi gerak balas yang perlahan untuk memberhentikan kereta kawalan jauh bagi mengelakkan dia melanggar. Okey, Jadi baiklah. itu yang kita dapat daripada model fungsi dan juga analisis berantai punca dan kesan. Okey, jadi kalau saya betul ya cikgu, dari segi bila gerak balas tu perlahan, dia bukan ada kaitan dengan saya tekan lambat, tetapi mungkin tak terlalu sensitif ya cikgu. Ya, dia mungkin boleh jadi sensitif ataupun kita sendiri deria kita kan. Sebab kereta ni gerak ke kawasan yang jauh, kita tak nampak halangan yang di depan. Jadi bagi kita sebab mata kita nampak mungkin masih jauh, tetapi pada objek tu dah dekat kan. Ya. Jadi sebab tu kita lambat tekan. Jadi tengok dia dah langgar. Kalau depan mata kita memanglah lain kan. Betul. Kalau contohnya kereta tu ialah kita ataupun kita letakkan kamera, mungkin kita nampak lebih dekat ya cikgu. Dan juga dari segi frekuensi lah kan. Makin jauh mungkin frekuensi dia dah makin putus-putus kan. Kalau macam wifi kita dekat dengan wifi kan, kuat dapat 4 bar. Betul. Makin jauh makin 3 bar, 2 bar, 1 bar. Samalah konsepnya ya. Dan Cikgu Nur Salihan tadi sebentar telah menyebutkan juga tentang pencahayaan. Apakah mungkin seringkas Cikgu boleh bagi mungkin sedikit sneak peek untuk apa yang kita akan lakukan pada contohnya model kereta bagi menyelesaikan masalah pencahayaan tu? Okey, kita akan membuat sedikit penambahbaikan di mana kereta-kereta yang telah dibina ni, kita akan melaras jumlah kecerahan pada penderia yang akan kita tambah. Supaya kereta-kereta yang kita buat ubah suai ini, dia akan dapat mengesan objek yang berada di hadapan dan dia tidak melanggar objek-objek di hadapan. Faktor-faktor cahaya ni sangat penting lah. Contohnya bila kita bermain dengan kereta kawalan ni pada waktu malam, jadi faktor cahaya tu sangat mempengaruhi penderia ataupun sensor yang kita guna pada kereta tu. Betul cikgu, sebab dalam gelap kita tak nampak kan cikgu. Betul. Dan juga bagi kita juga sebagai yang mengawalnya, kalau terlalu gelap kereta kereta kawalan tu pun tidak nampak. Mungkin kita ada tak boleh cara nak agak dia punya jarak. Senang cerita kita ni nak jadikan kereta ni bertambah bijak. Bertambah bijak. Yelah cikgu, kenalah ada pengubahsuaian yang kepada lebih baik kan. Sebab kalau kita tengok kebanyakan inovasi yang berada di dunia ni adalah daripada pengenalpastian sesuatu masalah. Okey, jadi kita pun dapati ada masalah pada produk ni. Jadi kita akan cuba atasi dengan proses yang betul. Itu yang kami akan tunjuk hari ini. Baiklah cikgu, dan sebentar nanti kita akan tunjuk lebih lanjut daripada Cikgu Nathan dan juga Cikgu Nur Salihan. Dan sebentar tadi kita pun telah menekan tentang pembuatan gambar raja blok untuk mengenal pasti pengubahsuaian pada bahagian mana produk kita dan apa jenis pengubahsuaian yang diperlukan. Jadi selepas ini jangan ke mana-mana, kita akan sambung mata pelajaran kita Reka Bentuk dan Teknologi di Mahir Didik TV KPM. Jumpa anda sekejap lagi. Tahukah anda, kehidupan kita pada hari ini banyak menggunakan produk mekatronik seperti mesin basuh automatik, kipas angin automatik, pendingin hawa, mesin pencetak, pintu pagar automatik dan banyak lagi. Didik TV KPM. Kembali ni ke Mahir Didik TV KPM bersama saya dan juga dua jejaka pada hari ini, iaitu cikgu kita untuk mengajar mekatronik transformasi teknologi masa hadapan. Sebenarnya sangat menarik tajuk ini, jadi murid-murid di luar sana jangan ke mana-mana, kita masih belum habis belajar siri 2 bagi tujuan mengenal pasti pengubahsuaian yang kita perlu buat pada sesuatu produk. Dan sebentar tadi Cikgu Nathan dan Cikgu Nur Salihan telah pun menerangkan kepada kita apa itu cara membuat gambar rajah blok ataupun block diagram ya dalam bahasa Inggeris ni cikgu, dan melibatkan input, proses dan output. Dan sekarang ini cikgu, apa yang kita nak sambung? Okey, tadi proses kita sebelum menghasilkan lakaran tu belum siap lagi. Jadi saya serahkan kepada Cikgu Solehan untuk sambungkan lagi kaedah pemisahan cadangan fisik inventif. Okey, jom cikgu. Okey, dalam menghasilkan produk mekatronik, untuk menghasilkan satu pengubahsuaian,
kita perlu mengenal pasti kaedah penyelesaian masalah inventif. Kita perlu memilih daripada senarai-senarai masalah inventif, manakah yang lebih sesuai pada produk mekatronik yang akan kita ubah suai. Okey, untuk hari ini kita akan memilih prinsip pemisahan masa kerana ia adalah prinsip yang dapat menentukan kadar keberkesanan dan juga kepekaan sensor yang kita tambah, penderi yang kita tambah pada produk mekatronik ini. Jadi kita akan menambah penderia cahaya dan juga penderia cahaya ni akan mengesan berapakah jarak halangan yang berada di hadapan untuk ia bertindak balas. Okey. Cadangan prinsip inventif ini dia bergantung kepada tindakan awal. Apakah tindakan awal yang perlu kereta ini lakukan apabila berlaku halangan? Apakah masalah yang akan kita selesaikan daripada produk yang hendak kita ubah suai ni? Okey, saya sambung. Ya. Okey, saya sambung ya. Silakan cikgu. Dari bila kita dapat kaedah penyelesaian, okey, kita perlu tahukan apa prinsip inventif yang kita pilih dalam menyelesaikan permasalahan Cik Fika tadi. Okey. Jadi daripada proses yang kita dah lalui, kita dapati prinsip yang sesuai adalah tindakan awal, preliminary action. Okey. Okey, iaitu kita melakukan tindakan awal untuk mengawal risiko. Jadi kalau berlanggar, kita sekarang nak elakkan dia daripada berlanggar. Jadi kita nak jadikan dia pandai lah. Okey. Kalau dia dulu langgar baru berhenti kan? Ya. Itu pun dia berhenti tapi roda masih berpusing. Ya, betul. Sekarang kalau ada halangan, dia akan berhenti sendiri. Itu yang kita akan buat dalam tajuk ni. Dan untuk kita buat dia menjadi lebih pandai, kita perlu tambah beberapa komponen baru. Jadi ini adalah gambar raja blok yang terbaru yang kita dah buat tadi kan? Ya. Ini adalah terbaru di mana ada beberapa komponen tambahan. Jadi kita pada input, kita dah tambahkan penderian inframerah dan juga perintang pekecahaya, dan juga pada proses tiada perubahan. Pada output kita ada pembas, lampu LED dan juga interaksi dia lah. Jadi ini adalah penambahbaikan yang kita akan buat dalam mengatasi dua masalah yang kita dapati tadi. Okey cikgu, bila cikgu sebut komponen tambahan tu cikgu, apakah fungsi setiap komponen yang terlibat di slide ni cikgu? Okey. Untuk penerangan mengenai fungsi setiap komponen ni, mari kita tonton video ni dahulu. Okey, jom. Hai murid-murid, tahukah anda gambar raja blok sangat penting dalam menerangkan fungsi setiap elemen pada sesuatu produk mekatronik? Berikut adalah gambar raja blok penambahbaikan bagi sebuah kereta kawalan jauh. Beberapa komponen elektronik telah pun ditambah pada gambar raja blok sedia ada sebagai komponen tambahan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Adakah anda kenal komponen-komponen tersebut dan fungsinya? Penderia inframerah, infrared distance sensor, digunakan untuk mengesan jarak antara penderia dengan objek atau halangan. Penderia mengesan halangan berdasarkan penerimaan pantulan cahaya inframerah yang dipancarkan pada jarak tertentu. Perintang peka cahaya LDR. Perintang peka cahaya merupakan sebuah penderia cahaya. Nilai rintangan pada perintang peka cahaya berubah berdasarkan kecerahan yang diterima. Semakin cerah cahaya, semakin rendah nilai rintangan. Pembas, buzzer, digunakan untuk menukarkan gelombang elektrik kepada gelombang bunyi berfrekuensi tinggi. Pembas juga digunakan sebagai penggera keselamatan. Pembas mempunyai kekutuban pada penyambungan. Diod pemancar cahaya LED berfungsi menghasilkan cahaya sebagai pemberi isyarat dan sebagai lampu hiasan. Perintang perlu digunakan bersama dengan LED untuk mengawal kecerahan dan mengelakkan LED daripada terbakar. Apakah hubung kait antara setiap komponen dalam menambah baik prestasi kereta kawalan jauh?
Situasi 1. Apabila kereta menghampiri alangan, penderia inframerah akan mengesan alangan mengikut jarak yang telah ditetapkan. Kemudian akan menghantar input tersebut kepada mikropengawal. Mikropengawal akan memproses input yang diterima, kemudian menghentikan putaran roda kereta serta membunyikan pembas. Situasi 2. Apabila kereta menghampiri kawasan yang gelap, perintah peka cahaya akan mengesan kadar kegelapan mengikut jumlah yang ditetapkan. Kemudian akan menghantar input tersebut kepada mikropengawal. Mikropengawal akan memproses input yang diterima dan LED akan bernyala. Itu dia antara fungsi komponen yang Cikgu Nur Salihan dan juga Nathan tadi telah menyebut, iaitu antaranya ialah infrared, cahaya dan juga pembas yang mengeluarkan gelombang bunyi. Cikgu Nur Salihan, saya sementara tengok video tadi, saya tertarik juga dengan yang berada di sebelah saya ni. Adakah ia antara alatan mekatronik, Cikgu? Okey. Hasil. Selain daripada kereta kawalan jauh, drone, kita juga ada bawakan produk lain yang telah direka, dicipta oleh pelajar-pelajar, iaitu sebuah pintu pagar palang lah. Okay, jadi kita akan buat sedikit penambahbaikan pada pintu palang yang asas ini, dan hari ini kita akan lakar bahagian mana, elemen manakah yang akan kita buat pengubahsuaian dan juga penambahbaikan supaya pintu pagar palang ini berfungsi lebih baik. Okey, bagaimana antara penambahbaikan? Mungkin Cikgu boleh ceritakan sedikit apa antara penambahbaikan yang telah diaplikasikan kepada alatan ini? Baik. Ya. Kalau kita lihat pintu pagar yang biasa kat rumah kita ni, pintu palang ni kita perlu naikkan secara manual. Betul. Jadi kita tak ada penderia untuk mengesan pergerakan supaya kereta nak masuk tu dia boleh masuk secara automatik. Jadi ini kita dah ajar pelajar-pelajar, murid-murid kita, supaya mereka cipta satu produk yang baru, inovasi daripada yang apa yang dipelajari dan belajar mekatronik lah. Okay. Jadi kita tambah penderia jarak. Contoh macam ni. Apakah yang akan berlaku pada keluaran? Okey, outputnya. Ya, output dia. Baiklah Cikgu, apa yang akan berlaku sebenarnya? Okay, jadi kita akan buat lakaran lah untuk menunjukkan apa komponen yang ada pada ni. Okey, jadi ini belum diubah suai lagi ya? Belum. Apa yang ada dekat sini belum ubah suai. Maupun kereta ataupun pagar ni. Kita masih dalam proses melakar. Dan hari ini kita masih mengenal pasti apa yang perlu diubah suai ya Cikgu? Ya, betul. Okey, dan seterusnya mungkin Cikgu Nathan nak sambung. Okey, saya sambung semula, kita kembali kepada kereta tadi. Ya. Jadi kita sudah pun tahu ada empat komponen tambahan dalam kereta. Jadi kalau perhatikan, ini adalah kereta yang belum ditambah baik. Kereta yang asas lah, sebagaimana yang kereta yang kita saya main tadi tu. Okey, jadi dalam proses lakaran kita perlu buat penambahbaikan. Okey, jadi kalau tengok, saya sempatlah tadi sementara Cikgu Solehan menerang tadi, saya sempatlah lakar dia punya outline dia. Jadi tinggal kita perlu berikan dia visualization. Okey, so kita akan warnakan. Okey, so contohnya kalau produk ni kita warnakan lah. So ini saya guna secara digital Saya guna secara digital untuk warnakan. Jadi saya pilih warna biru. Okey, kemudian saya warnakan. Okey, mungkin saya letak atas sini mungkin lebih stable. Ya, Cikgu. Okey, saya warnakan. So jangan risaulah, warnakan saja. Jadi ini adalah unsur sains komputer yang kita masukkan ya, antara empat tu. Menggunakan perisian untuk menghasilkan lakaran. Ya, tetapi kemahiran asas ni seperti yang saya selalu sebut, kemahiran asas masih datang daripada manual lah. Kalau kita tiba-tiba nak guna satu aplikasi, tak jadi juga. Sebab asas untuk membuat sesuatu lakaran tu, kita masih belajar menggunakan manual. Ya, melakar sendiri Cikgu. Ya. Dan mungkin kita menggunakan pengimbas untuk masukkan dalam perisian ya Cikgu? Ya, boleh. Itu kalau dah lagi tinggi lah. Tetapi di sekolah, bukan semua sekolah ada kemudahan sebegitu. Ya, okey. Yang Cikgu menggunakan ni adakah ia yang seperti murid-murid di rumah dan di sekolah guna juga? Tidak ada. Kita masih menggalakkan
penggunaan manual sebab kita faham di sini bukan semua murid sanggup ada kemampuan untuk memiliki gadget-gadget sebab gadget-gadget ni mahal. Jadi kita berikan kemudahan untuk masih menggunakan manual. Kalau ada kemampuan untuk memiliki digital boleh, tetapi bagi saya macam saya sebagai cikgu, saya lebih suka melihat hasilnya yang manual kemudian baru datang kepada digital. Saya tidak suka terus terjun kepada digital. Betul. Okey, so ini adalah cara kita mewarna. Ya, cikgu. Dan ini adalah produk yang siap warna. So kalau perhatikan dah ada infrared sensor. Okey, saya bulatkan Okey, mungkin saya guna warna merah. Okey, ini adalah infrared sensor. Okey. Ini adalah kita punya LED. LED. Okey. LED, diode pemancar cahaya lah. Pemancar cahaya. Okey, yang ini adalah LDR, perintang peka cahaya. Okey, yang besar ni tadi infrared Okey, infrared sensor, inframerah lah. Dan juga yang kuning ni adalah pembas, buzzer. Jadi 4 komponen ni telah ditambahkan pada keadaan asal dalam menambahbaiki prestasi kereta. Okey. So ini adalah untuk penambahbaikan kereta. Lakaran yang siap lah. Okey. Siap dengan ada kawalan dia, kita menggunakan telefon tadi kan, telefon mudah alih. Betul. Jadi kita letakkan sekali lah. Jadi dengan penambahan mungkin seperti cikgu cakap tadi, komponen tambahan ini ia akan menambah baik fungsi keseluruhan dari segi pergerakan ni ya cikgu. Ya, kita memantapkan lagi prestasi kereta kawalan. Ya, dan apa tadi output ni cikgu, kita nak fokus kepada mungkin dari segi tak langgar objek di hadapan. Ya, jadi kalau sebelum ni langgar, so bila kita dah tambah komponen inframerah, bila ada halangan kita pula gunakan jenis analog. Kita gunakan jenis analog, jadi kita boleh tetapkan okey, kereta tu perlu berhenti dalam jarak 10 cm, 15 cm dan sebagainya. Jadi bila detect saja, dia mengesan saja halangan, dia akan berhenti lebih awal. Jadi dia tidak sempat untuk kita nak tekan pun tak perlu, dia akan berhenti dengan sendiri. Baiklah cikgu. Jadi analog tu penting untuk menetapkan ukuran yang dia akan berhenti tu. Okey, kalau sebab 1 bila meter analog tak guna kita juga boleh tetapkan parameter. Okey cikgu, baiklah. Dan dari tadi sebenarnya cikgu saya lihat cikgu Nur Salihan mungkin sedang gigih membuat lakaran secara manual. Cikgu Nur Salihan buat apa tu? Ya, saya sedang menyiapkan lakaran pintu palang yang pelajar dah hasilkan tu untuk kita buat pengubahsuaian lah. Okey, jadi itu cara ni ya cikgu? Ya, ini secara manual lah, atas kertas. Pada kertas besar sebegitu. Okey, mungkin dari sini kan cikgu mungkin boleh jelaskan sedikit bila kita membuat lakaran ni, adakah kita membuat secara dia punya yang dah siap, tapi baru setelah siap baru kita menambah komponen penambahbaikan tu, ataupun macam mana terus kita lakar sekali terus dengan komponen tambahan tersebut? Baik. Lakaran yang kita hasilkan ni, kita akan berfokus kepada apakah elemen ataupun komponen yang kita hendak tambah. Jadi kita akan fokuskan pada komponen itu supaya penonton dapat memahami apa yang kita lakarkan tu dengan lebih mudah dan dia mempunyai maklumat yang lengkap. Okey, dan saya tambah sedikitlah. Ya, silakan cikgu. Okey, saya tambah sedikit dari segi lakaran ni. Ya. Baik, dia ada 2 cara. Kalau murid tersebut mampu untuk melakar ke semua sistem, okey, dipersilakan. Okey. Pelajar tu boleh buat daripada A sampai Z. Tetapi kita kena faham, murid kita tidak sama. Aras murid kita tidak sama. Jadi kalau kita dah menggunakan satu produk, hanya melibatkan penambahbaikan, kita berikan template. Template macam yang kami tunjuk tadilah. Betul. Sebab hari ini kami tunjuk template sebab kami nak kejar masa. Ya, betul. Kami nak tunjuk A to Z tak boleh. Sebab tu kami hanya buat penambahbaikan bahagian saja. Tetapi bukan bermaksud semua murid perlu buat. Kalau murid boleh buat A to Z, sebab di ruang masa belajar di sekolah lain. Dia ada masa yang panjang. Betul. Jadi boleh lakar. Tetapi andai kata kemampuan murid itu kurang. Okey? Jangan paksa dia untuk hasilkan sesuatu lakaran yang penuh lah. Okey, jadi kita faham. Baiklah. Kita faham, kita bagi dia template. Dia buat penambahbaikan lakaran pada bahagian-bahagian. Sebab istilah dia dalam
kurikulum pun adalah membuat lakaran penambahbaikan. Okey, baiklah cikgu faham. Dan mungkin cikgu sedikit perbezaan yang saya nampak bila cikgu melakar gambar kereta tadi, bolehlah kita nampak komponen tambahannya ya cikgu. Sebab kita tak nampak mungkin badan keretanya, tapi seperti yang alatan ini bila kita lukis, kalau dia punya penambah baik komponen tu dalam sesuatu bekas tu, macam mana kita nak tunjukkan dalam lakaran? Okey. Kalau bekas itu lut sinar, kita bagi nampak. Kalau bekas itu tidak lut sinar, kita tak perlu jelaskan. Melainkan ada keperluan dia menggunakan banyak komponen, kita akan buat dia punya, kita akan tarik keluar, kita akan buat bulat dan kita akan buat lukisan pembesaran. Kalau komponen-komponen kecil dalam istilah lakaran ni, kita akan buat lakaran pembesaran, kita akan tarik satu arrow, kita akan buat bulat dan kita akan besarkan. Itu akan jadi lakaran pembesaran. Terima kasih Cikgu Nathan untuk penjelasan tersebut. Cikgu Nur Salim mungkin ada sikit lagi nak tambah dan warna di situ. Jadi kita akan berehat dulu, bagi ruang pada cikgu-cikgu di sini untuk menyiapkan lakaran tersebut, dan kita akan kembali selepas ini di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kita masih lagi di rancangan kegemaran anda, Mahir Didik TV KPM, dan hari ini kita beri fokus kepada reka bentuk dan teknologi, dan kita masih bersama Cikgu Nur Salihan dan juga Cikgu Nathan hari ini untuk mengajar kita Mechatronic transformasi teknologi masa hadapan. Cikgu, sebelum kita teruskan tentang lakaran reka bentuk pada hari ini, mungkin cikgu boleh ceritakan secara ringkas apa ciri-ciri lukisan yang baik? Okey, saya betulkan dulu. Lakaran. Betul cikgu. Cikgu sentiasa lagi mahir daripada saya. Silakan cikgu. Sebab kalau lukisan kita gunakan gadget tambahan seperti pembaris, tapi lakaran ni lebih kepada freehand. Jadi saya lebih suka membetulkan murid menggunakan istilah yang betul, lakaran. Jadi kalau Cik Fika tengok, ini adalah lakaran yang dah siap lah. Lakaran yang siap di mana ada beberapa elemen yang memberi permakaan kepada seseorang murid. Ini telah ditetapkan dalam kurikulum apa maklumat-maklumat yang perlu ada dalam sesuatu lakaran. Jadi pertama sekali saya besarkan silakan cikgu. Ini bukan pembesaran tapi ini zoom. Perlu fokus pada bahagiannya. Jadi kita ada elemen. Jadi macam lakaran saya ini menggunakan elemen seperti garisan, rupa, bentuk, warna dan tekstur. Boleh nampak lah. Boleh nampak pada kita punya lakaran ni, ada garisan, ada rupa kan? Rupa memang dah ada. Bentuk pun dah ada. Warna pun berwarna-warni. Tekstur pun kita boleh nampak. Dekat mana tekstur? Cik Fika boleh nampak tekstur. Dekat tayar tu cikgu. Kalau saya kecilkan tak nampak kan? Tak nampak sangat. Bila saya besarkan, tekstur tayar. Jadi tekstur pun ada. Jadi dari segi prinsip pun perlu ada. Jadi kalau kita tengok lakaran ni lebih seimbang, lepas tu dia menggunakan macam-macam bentuk yang pelbagai, lepas tu semuanya disatukan menjadi satu lakaran yang baru. Lengkap. Okeylah. Jadi itu adalah kesatuan. Dan juga kita dalam lakaran kita perlu memberitahu apakah bahan-bahan yang kita gunakan. Jadi kita telah pun highlight bahan-bahan yang kita gunakan. Pertama, Smart Robot Kit, iaitu kesis lah. Kesis pada kereta ni. Kemudian set mikro pengawal. Dia punya main brain dia lah. Watak utama dia. Kemudian kita macam komponen-komponen tadi, pembas, perintah pekecahaya, penderia inframerah dan LED. Dan semua ini bersambung menggunakan wire pelompat dan bateri 3.7 watt. Untuk kita tak semestinya guna bateri 3.7 watt Saya menggunakan bateri 3.7 watt. Bergantung kepada produk masing-masing menggunakan sumber kuasa jenis apa. 3.7 watt tu ialah yang bateri besar ni. Besar tu cikgu ya. Seterusnya kita perlu juga pada sesuatu lakaran kita perlu labelkanlah bahagian-bahagian. Walaupun kita dah tahu apa komponennya, tapi kita perlu labelkan pada lakaran itu sendiri apa bahagian-bahagian. Jadi macam saya labelkan bateri 3 watt. Saya papan mikro pengawal, perintah pekecahaya. Jadi yang ni semua kita gunakan dengan arrow. Jadi ini adalah kriteria pemarkah yang perlu ada pada satu lakaran, dan juga kita perlu juga tengok dari segi kreativiti. Kreativiti dan usaha seseorang murid dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Itu semua yang memberi markah kepada seseorang murid. Itu adalah untuk kereta tadi. Baiklah cikgu, yang telah dilabel juga adalah komponen yang baru sahaja ya. Yang basic seperti tayar tu semua tak perlulah cikgu kan? Kalau nak boleh, tak ada masalah. Tetapi saya yang nak terangkan adalah apa yang telah ditambah baik.
Okey. Sebab tayar tu semua orang tengok pun tahu itu adalah tayar. Betul cikgu. Okey. Dan mungkin Cikgu Nur Saliha mungkin perkenalkan sedikit hasil lakaran cikgu yang dah siap. Baik, ini hasil lakaran yang sempat saya lakukan. Bersama dengan pelajar-pelajar, kita akan pandu pelajar-pelajar untuk menghasilkan lakaran yang berinformasi macam inilah. Okey. Jadi dalam membina lakaran ni, kita perlu mengenal pasti dan menentukan apakah teknik yang kita gunakan untuk membuat lakaran. Dan lakaran ni kita bukannya boleh lakar ikut sesuka hati sudut yang kita nak buat. Kita perlu pilih teknik isometrik, oblik dan sebagainya lah. Itu semua pelajar-pelajar dah belajar semasa tingkatan 1 dahulu. Jadi kita akan terapkan nilai-nilai itu, apa yang telah dibelajar untuk menghasilkan lakaran yang bermaklumat yang lengkap macam ini. Baiklah cikgu. Okey, apakah elemen-elemen yang terlibat dalam lakaran ni cikgu? Baik, untuk lakaran ini, elemen yang paling penting sekali ialah elemen garisan. Kerana dalam reka bentuk palang automatik ni banyak garisan-garisan yang bersudut geometrik. Okey. Jadi elemen tu sangat penting dan dia memerlukan ketepatan. Perlu pelajar pastikan ketepatan pada garisan-garisan yang dibina dalam lakaran ini. Okey. Cikgu, yang saya perasan dia mengambil sudut dari atas tapi tak terlalu atas 90 darjah ya cikgu? Ya, ini bergantung kepada kreativiti pelajar, perspektif pelajar untuk menterjemahkan mengikut sudut pandangan yang terbaik supaya penonton dapat faham apa yang mereka nak sampaikan dalam lakaran tu. Baiklah cikgu. Okey, dan saya lihat juga seperti murid-murid di rumah lihat ada juga selain elemen ada prinsip dan juga bahan ya cikgu di situ tertera untuk lakaran tersebut. Baiklah cikgu, kita kekangan masa. Jadi untuk segmen terakhir ni saya perlukan sedikit rumusan daripada cikgu untuk apa yang kita belajar pada hari ini. Mungkin Cikgu Nathan boleh mulakan. Okey, jadi kalau kita melihatkan tajuk mekatronik ni seperti yang Cik Fika cakap adalah satu tajuk yang masih baru dalam kurikulum di Malaysia. Dalam tajuk reka bentuk dan teknologi untuk tingkatan 3. Dan macam-macam usaha masih sedang dijalankan oleh ramai guru sedang menghasilkan macam-macam bahan PDP untuk membantu anak murid kita. Jadi apa yang kami bawa hari ini pun adalah salah satu usaha kami dalam menunjukkan beberapa contoh, bukan sekadar kereta kawalan jauh atau palang atau apa saja produk yang murid mampu lakukan bergantung kepada apa masalah yang dikenal pasti. Bukan kami hari ini bawa produk ini, inilah satu-satunya contoh. Bukan begitu. Di luar sana ada banyak produk. Kalau kita tengok trivia tadi, ada macam-macam produk. Jadi, apa yang penting adalah kita mengenal pasti masalah dan kita menyelesaikan. Itulah kehendak kurikulum untuk tajuk mekatronik. Okey, baiklah cikgu. Dan juga kalau contohnya ada pelajar yang mungkin dia nak lagi kreatif sikit dari segi dia punya orang kata advance lah kan, pun boleh mengaplikasikan mekatronik ya cikgu? Boleh, contohnya saya bagi dah. Okey, murid itu ada kemampuan di mana dia ada printer 3D di rumah. Jadi dia ingin menghasilkan stand untuk komponen-komponen ni yang lebih cantik atau dia nak tukarkan kereta ni, dia tak nak bentuk macam ni. Dia nak ada yang penutup, ada depan dia ada pengadang apa semua. Dia mampu. Jadi kita membuka ruang kepada murid untuk menjadi lebih kreatif. Kita tidak mengongkong murid. Baiklah Cikgu Nathan dan juga Cikgu Nur Salihan, terima kasih kerana bersama kami di Mahir pada hari ini untuk berkongsi ilmu dan menerangkan segala tips-tips penting untuk bagi kemahiran mekatronik. Dan suka saya nak mengingatkan anda semua untuk sentiasalah patuh pada SOP dan kekalkan penjarakan anda bila berada di mana-mana sahaja yang sesak. Baiklah, terima kasih menonton Mahir. Kekalkan bersama kami. Selepas ini kita akan ada subjek yang sangat menarik, tapi kita tunggu sehingga selepas ini. Jumpa anda. Assalamualaikum. Selamat sejahtera dan bye.
Didik TV KPM